wassalam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah. Yang saya muliakan Mudir Muallim Al-Fadil Ustaz Sudin bersama pasangannya, seluruh kepimpinan yang diberi mandat amanah Allah Subhanahu wa taala, para muallim muallimah, para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan haji, puan hajah, dan sekalian ahli keluarga besar dalam pusat tarbiyah Mahmudiyah ini. Bersama kita tetamu yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat, menyaksikan pertemuan pada malam ini, keluarga besar dalam audio kuliah. InsyaAllah bismi kita memanfaatkan masa yang ada ini. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah timpakan kepada saya dan kita semua tanpa kecuali. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Bagi yang ada kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin ini, dalam bahan pembetulan pada petang tadi, seingat saya minta bawa jilid bab 28 ke 35. Siapa yang baca website tadi, pada bab jilid kitab Ihya Ulumuddin ini, syarah karangan musannif kitab Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami, pada bab 28 hingga 35. Baik, insya-Allah kita terus masuk kerana masa ini begitu bermakna. Tempoh yang diberi, azan isyak berhenti. Mudah-mudahan, seandainya saya perasan, sekiranya saya tak perasan, wallahualam, kena angkat tanganlah, diberi ikat. Baik, kita lihat pada muka surat 1136. 1136 Bismillahi awalihi wa akhirihi. Sesungguhnya takut kepada Allah itu ada kalanya disebabkan oleh sudah bermakrifah kepada zat Allah dengan sebenar-benarnya, serta bermakrifah pada sifat-sifatnya dan perbuatannya. Musannif kitab ini siapa? Iaitu yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin ini, Syekh Jamaluddin Al-Qasami, seorang muallim yang alim tentang tafsir, yang alim tentang hadis. Dia juga alim tentang sirah dan alim juga tentang tauhid. Dan kita lihat bagaimana dibentangkan pada malam ini flashback, iaitu sungguh ni bukan buat lolok, orang Kelantan panggil sungguh-sungguh, snoti. Siapa yang biasa belajar di Kelantan, dia biasalah tu dengar snoti tu. Snoti tu maknanya sungguh. Sungguh siapa yang ada takut kepada Allah, malam ini tajuk kita hakikat orang yang bertakwa. Oleh kerana kita telah melepasi suatu Ihya Ramadan beberapa minggu yang lalu, walaupun kita baru berada dalam bulan Zulkaadah ini, baru saja kita melepasi bulan Syawal, namun nak menyatakan mudah-mudahan sifat takwa itu masih bersarang dalam hati, dalam kalbu kita masing-masing insya-Allah. Dan dinyatakan takut kepada Allah itu ada kalanya disebabkan oleh sudah bermakrifah pada zat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya,
Makrifah ni apa? Iaitu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang telah ada. Kita kenal Allah wasilah dengan apa? The first step, foundationnya, iaitu pasakan paling kuat dah. Saya bertanggungjawab dengan ucapan ini. Foundation yang paling kuat tentang takwa ini, sandarannya iaitu Al-Quran. Kitabullah, yakni ilmu wahyi. Telah dibentangkan syarah para alim ulama sebelum ini, para asatizah termasuk muallim kita, mungkin oleh Ustaz Sudin sendiri, betapa ulungnya ilmu wahyi itu. Bukan sekadar dibaca, ditadabur, mentadabur ayat-ayat Allah sehingga memahami ayat-ayat yang tersirat daripada yang tersurat. Huda itu apa? Al-Bayyinah itu apa? Al-Furqan itu apa? Dan insya-Allah kita kenal Allah wasilah dengan ilmunya sendiri, kalamnya sendiri. Maka daripada sumber ilmu itulah hadamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengenalan Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Jalil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada siapa pun boleh memahami hakikat zat Allah, melainkan maknanya setakat mana yang Allah izin, qadar mana yang Allah izin dalam bicara ilmunya, dan bermakrifah pada sifat-sifatnya dan af'alnya. Taib, dinyatakan dia juga mengerti bahawasanya sekiranya Allah Subhanahu wa taala hendak membinasakan seluruh makhluk di dunia ini, pasti tidak ada yang dapat menolaknya, dan itu pun tidak akan menyebabkan kerugian sama sekali bagi zatnya sendiri. Tetapi ada kalanya timbul ketakutan itu adalah disebabkan oleh terlalu banyaknya dosa yang dilakukan kerana banyaknya maksiat yang telah dikumpulkan. Maka memberi faham kepada saya dan kita semua, para tetamu Allah yang dekat maupun yang jauh pada malam ini. Pertama tadi, jalan meraih rasa takwa, yakni rasa takut, definisi oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menyatakan tentang takwa itu adalah takut kepada Allah Rabbul Jalil. Kemudian yang kedua, pengertian takwa dari segi sudut pandang Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yakni menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu beramal dengan Al-Quran yang diturunkan. Bukan sekadar baca, bukan sekadar hafaz, tapi beramal. Dan bukan setakat beramal, kena sampaikan. Kena sampaikan. Itu tingkatan yang tingkatan Quran ini kita kena naik. Bukankah ada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Itu maknanya menyampaikanlah dengan kepelbagaian uslub dakwah ilmu dan sebagainya. Baik. Kemudian yang ketiga, mengikut sudut pandang Sayyidina Ali, iaitu redha dengan yang sedikit. Dan yang keempat, bersedia untuk hari akhirat, bersedia dengan menyiapkan bekalan untuk menghadapi hari pembalasan. Itu biasa kita dengar juga tu. Saya sangka baik selama kita ramai yang boleh faham dah. Kerana telah dihuraikan biasanya kedengaran syarah ini dalam tazkirah Ramadan. Cuma flashback baliknya. Namun kita dibantu dengan pengertian oleh Abu Bakar Muhammad Al-Rawzabari, Abu Bakar Muhammad Al-Rawzabari rahimahullah menyatakan
Takwa adalah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah. Apa maksud pengertian takwa? Takwa adalah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah. Faham ke hidup? Takwa adalah suatu amalan ataupun satu tindakan ataupun suatu usaha yang mana kita kena jauhkan perkara yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Tu dia definisi takwa mengikut Abu Bakar Muhammad Al-Rawzabari rahimahullah. Jadi segala amalan ataupun aktiviti yang menjauhkan diri kita kepada Allah, elak, usaha elak dan jauhkan. Jauhkan. Apa sajalah. Panjang ni kalau nak syarah satu bait ataupun satu istilah demi istilah yang dikemukakan oleh para muallim ini, kena satu sesi kuliah tentang perintah dan larang dan sebagainya. Namun kita singkatkan, iaitu saya ambil satu lagi. Biasanya kita kena cukupkan dengan bilangan ganjil, bukan? Kalau buka puasa pun, iftar pun, kalau makan 2 biji tu rasa janggal lah. Rasa macam tak berapa sempurna, pasal kita orang menadah kitab lah. Saya anggap kalian semua, antum semua, termasuk saya lah, yang bercakap ni pun masih menuntut ilmu. Tak ada siapa lebih, tak ada siapa yang boleh mendakwa ilmunya mantap. Kalau sesiapa yang merasakan diri dia mantap, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun dia berada pada tingkatan apa? Seorang muallim, orang yang berilmu, muallimah bagi muslimat dan sebagainya. Maka kita cukupkan dengan 3, iaitu Ibn Athaillah rahimahullah menyatakan takwa itu ada zahir, ada batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya adalah niat dan ikhlas. Ibn Athaillah rahimahullah menyatakan takwa itu ada zahir, ada batin. Maknanya takwa yang biasa kita dengar berdasarkan yang sahih, iaitu berusaha memenuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengikut termasuk juga Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, mendefinisikan tentang pekerjaan amal ini kena zahir, kena ada batinnya, penyataan batin. Seumpama solat, bukan solat yang didirikan secara zahir, tapi solat didirikan secara batin, iaitu apa? Penyataan hati bersama badani, bersama jasad kita. Maka takwa ada hukum zahir, ada hukum batin. Yang zahirnya maka diertikan dengan menjaga had. Zahirnya apa maksud? Iaitu had dan batasan. Zahir apa maksudnya? Zahir Rasulullah SAW hukum secara zahir. Rasulullah fi'li perbuatan Nabi SAW hukum secara zahir. Maka zahir bagi takwa itu iaitu menjaga had dan batasan, yakni peraturan hukum hakam, ataupun kita boleh sebut ke atas sikit, iaitu undang-undang. Orang putih sebut law.
undang-undang lah, undang-undang peraturan. Rukun, bahasa yang dari segi bahasa kitab ni boleh kita sebut rukun. Rukun dah. Rukun iman, rukun Islam. Baik. Kemudian batinnya dengan niat dan ikhlas. Pekerjaan bagi batin tentang takwa ini iaitu niat. Bab niat. Kemudian dia menyentuh soal ikhlas. Jadi takwa ni ada pekerjaan dia. Dia ada dia punya amali dia. Termasuk soal niat, termasuk soal atas niat. Dalam niat itu iaitu tingkatan niat yang paling tinggi iaitu ikhlas. Mudah-mudahan saya dan kita semua kena capai tahap mukhlis, tahap orang-orang yang ikhlas. Hak ni bila sampai tahap ni, maqam ni, insya-Allah iblis dan kuncu-kuncunya angkat bendera putih. Dia akan angkat bendera putih, dia surrender, dia tabik lah, dia tak boleh nak tipu daya. Tingkatan orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dinyatakan bagaimana syarah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki di sini, dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala boleh membinasakan seluruh makhluk di dunia ini. Mana dalilnya? Ada dalil? Ada dalil. Dalilnya future, masa depan. Tapi telah dibentangkan dalam Al-Quran. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Itu contoh tentang al-waqi'ah, satu peristiwa besar. Tahukah kita yang tak boleh disangka, tak boleh nak dinafikan. Bila berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, bukankah rasmi habis, hancur lebur? Termasuklah yang akan mati, malaikat maut itu pun mati. Subhana Rabbil Azim. Malaikat maut itu, jangan ingat malaikat maut ni biasa je kita sebut malaikat maut ni malaikat yang mencabut nyawa manusia dah. Malaikat tu jugalah yang akan mencabut nyawa para malaikat Allah. Satu demi satu, akhirnya dia sendiri mencabut nyawa dia sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah izin perkara itu berlaku berdasarkan ada mafhum hadis Nabi SAW. Dirupa paraskan satu binatang, seingat saya, kalau tak silap dah, dirupa paraskan kambing hitam. Satu makhluk lah. Kita ambil jalan tengah, satu makhluk, kemudian dia mencabut nyawa dia sendiri. Habis. Nothing, nil. Asal kita kan daripada belum ada kepada ada. Jadi semua benda ni belum ada. Semua makhluk ni daripada belum ada kepada ada. Itu ayat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ayat yang pada waqaf yang awal ini. Allazi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Itu mufassir mensyarahkan sebahagiannya, iaitu daripada belum ada kepada ada, iaitu Allah dengan apa keagungan zatnya, kebesaran dia sebagai pencipta, menciptakan kematian dan kehidupan. Taib. Dan bagaimana dinyatakan, dan itu pun tidak akan menyebabkan kerugian sama sekali bagi zatnya. Tetapi ada kalanya ketakutan ataupun sifat takwa itu disebabkan oleh kerana terlalu banyaknya dosa. Tadi dia dah kenal Allah, maka dia takutlah, dia berhati-hati dengan Allah. Yang kedua iaitu tarikah,
yang dilalui oleh sebahagian ataupun segelintir orang, iaitu kerana dia mengenang dosa dia, mengenang salah satu manfaat amali yang berkesan apabila kita mampu mengenang ataupun menginsafi diri kita sendiri. Termasuklah juzuk, iaitu mengenang dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita tengok cermin, nampak muka wajah kita. Bagi yang berilmu, saya bagi homework. Maknanya bagi dia panggil homework ni, dia panggil apa? Kerja rumah lah. Kerja rumah lah. Biasa kita nampak muka kita dah tak? Jadi sebenarnya dalam pada tu, jadi hikmah doa tengok cermin telah saya syarahkan di sini. Saya ingat saya biasa saya pergi, kalau lebih 3 kali saya diberi peluang bercakap, maka di antara doa yang saya suka sebut iaitu doa tengok cermin. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ada hikmah doa tu supaya Allah Subhanahu Wa Taala perelokkan, sebagaimana Allah perelokkan rupa paras kita, comel, lotek, segak, anggun lah, cantikkan rupa paras. Rupa paras apa? Mana perelokkan akhlak. Soal akhlak. Soal akhlak ni dia menyentuh soal dosa dan pahala. Dosa dan pahala. Jadi apa tak lagi malu orang berilmu, malu kalau ahlu Al-Quran, malu buat dosa. Saya kena sebut sendiri, benda ni dia merupakan tempelak pada diri kita sendiri. Kerana memang kita nampak wajah kita sendiri. Maka wajah yang sebenar di antara yang boleh kita halusi iaitu sejauh mana pendengaran yang kita guna pakai, mata yang melihat, lidah yang bercakap, tangan dan kaki yang diguna pakai, termasuk akal fikiran yang berfikir, termasuk soal hati yang berperasaan. Ada perintah dan larangnya. Ada perintah dan larang. Apabila ada perintah dan larang, maka subhana rabbil azim, sesiapa yang mencorobohi ataupun mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang dinisbahkan dosa, bermaksiat kepada Allah. Malu kita orang berilmu, malu kita orang ahli Quran, maknanya bermaksiat, minta perlindungan Allah. Tak ada siapa pun maksum melainkan Allah. Kita flashback balik doa yang seumpama imam baca doa tadi, maksud warid daripada qauliyah Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu bagus sangat dihafal. Cuba sebut ramai-ramai. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, kurniakanlah daku petunjuk dan ketakwaan dan pemeliharaan. Dan pemeliharaan tu, dan pemeliharaan, tuqa tu, takwa tu satu hal, dan pemeliharaan, minta Allah pelihara panca indera kita ni. InsyaAllah bila kita jujur dalam berdoa, rendahkan hati berdoa, tu doa ni dia bukan boleh bersahaja. Siapa yang bersungguh berdoa dengan huduru qalbi, rendahkan hati, kemudian dia secara fi'li perbuatan ni, maknanya kena bagi muslimin termasuk muslimat, seolah kita mengemeh ni. Ya tak? Guru kami dia kalau dia berdoa kita tengoklah. Mursyidul Am Tuan Guru Nak Abdul Aziz, salah seorang gurunya, masya-Allah, dia berdoa. Ittiba' sunnah, doa begini. Berdoa maknanya rendahkan sudut pandang kita dengan Allah, hadirkan hati, tafahum, memahami apa yang kita baca. Jadi sifat orang bertakwa, dia berdoa, dia rendahkan hati, dia faham. Kalau demo tak boleh nak
Maknanya semua doa kadang-kadang kita tak terhafal, termasuk saya pun. Tapi kalau adanya hadir hati kita, waktu kita ada masalah, kadang-kadang Allah ni buka pintu hati kita ni. Buka pintu hati kita, kita berdoa tulus. Hak kita hafal tu satu hal, tapi ada suatu ilham yang Allah datangkan di kala-kala tertentu. Ilham yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, kita minta. Kalau kecek Kelantan kan, ada orang Kelantan sini? Tak ada seorang. Boleh kecek ada. Ada anak saya ni lahir di Kelantan, 03. Kelantan ni seingat saya 03. 01 I am Johorian. Ayah dia orang Johor. Nah, subhana rabbiyal azim. Gapo ambo nak royak tadi? Gapo dia? Kita nak berdoa ni ada masa kalau kecek Kelantan ya Allah, ambo tak tahu gapo Allah. Ambo tak tahu gapo, tak tahu nak buat guano. Dia mau faham ke tidak ni? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat faham nah. Pendek-pendek tu dia term yang pendek-pendek, insya-Allah faham. Aku ni tak tahu nak buat apa, nak buat macam mana tak tahu dah. Bila tak tahu nak buat apa, maka ada satu doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Homework, cuba cari ayat berapa di surah apa. Al-Fadhil Ustaz kita mungkin tahu, para penghafaz Quran mungkin tahu ayat ke berapa, surah ke berapa. Itu doa yang Rasulullah baca ketika diambang Hijratul Rasul. Hijratul Rasul. Syarah panjang pula tu, tapi nak fokus pada perbincangan kita malam ini. Rupanya ada 7 minit lagi nak berhenti. Subhana rabbiyal azim. Rupa-rupanya. Namun demikian, ada kalanya disebabkan oleh kedua-dua perkara di atas, iaitu dengan makrifah pada zatnya dan juga kerana terlalu banyaknya maksiat. Malah ditambah pula dengan kesedaran tentang keburukan diri sendiri, insaf dengan keagungan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun tidak memerlukan apa-apa daripada makhluknya, tidak pula diminta untuk bertanggungjawab mengenai apa-apa saja yang dilakukan olehnya, sedangkan seluruh makhluk yang ada akan ditanya tentang amalan masing-masing. Al-Hasib. Al-Hasib maknanya Allah Maha menghalusi, Maha menghisap. Subhanallah. Jadi maka ada kalanya seorang hamba kepada Allah timbulnya rasa takut kepada Allah ni kerana satu, dia mengenali Allah. Yang kedua, dalam masa sama dia menyesali amal perbuatan dia. Dia menyedari dia ahli maksiat. Jadi termasuk saya lah. Andai kata Rasulullah sendiri membaca Sayyidul Istighfar, maka siapakah kita yang nak mengabaikan, meremeh-remehkan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW, secara hikmahnya terpakai kepada umat. Apatah lagi umat mutahirin ini, golongan yang disebut Al-Muqarrabun. Mereka bermujahadah ittiba' fi'li perbuatan Nabi, kauliah Nabi SAW, takririyah diamnya Nabi SAW, termasuklah saya nak sebutnya, maknanya orang yang bertakwa ni, orang yang ada rasa takut kepada Allah. Kenapa? Dia nampak diri dia tu berada di kedudukan yang macam mana. Sebenarnya status kita ni siapa yang tahu? Siapa yang tahu sebenarnya? Allah. Allahu a'lam. Allah al-basir, Allah al-muttaqin. Al-basir maha melihat, al-alim maha mengetahui, al-muttaqin maha dia membalas amal-amal
yang dilakukan oleh manusia ataupun di kalangan hamba-Nya. Subhana rabbiyal azim. Hal inilah yang dapat menimbulkan rasa takut dalam jiwanya. Sekadar apa yang diinsafi itulah merupakan besar kecilnya rasa takut yang dimiliki. Oleh itu pedoman yang diambil adalah bahawasanya orang yang paling takut, yang paling mengetahui, paling menginsafi keadaan dirinya dan juga keadaan Rabbnya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana akhwafukum lillah. Akulah manusia yang paling takut kepada Allah antara kamu semua. Riwayat Al-Bukhari. Ini sahih. Maka penutup bicara pada malam ini, kita ambillah kisah satu kisah mungkin sesempat ni, bagaimana subhanallah tingkatan orang bertakwa ni, ya Allahu Rabbi, dinyatakan pada suatu ketika, pada suatu hari, Ibn Amir ni seorang yang soleh, seorang yang alim. Dia membeli sebuah rumah, kemudian harganya dengan harga 9,000 dirham. 9,000 dirham. Ini beberapa tahun yang terdahulu lah. Cerita di kalangan, mungkin di kalangan tabi'in ataupun tabi'in, wallahu alam. Ibn Amir ini dia telah membeli sebuah rumah dengan nilai 9,000 dinar. Pada malam hari itu, bila dia tukang beli, maka dia hak lah, otoriti dia lah tengok rumah yang dia miliki itu. Bila dia pergi di rumah tu, tiba-tiba dia mendengar orang menangis. Dia mendengar orang menangis, orang teriak, orang menangis. Menangis. Maka ditanya kepada orang itu, kenapa kamu menangis? Lalu dinyatakan orang yang di kalangan yang menangis itu, mereka menangis kerana apa? Rupanya ahli rumah tu sendiri menangis. Menangis kerana sedih kan pasal rumah dia dijual. Rumah dia terpaksa jual rumah. Mereka ni terpaksa, ahli rumah tu terpaksa jual rumah. Dia sedih dah kerana hal-hal ataupun sebab-sebab tertentu, maka terpaksa dijual rumah dengan 9,000 dirham. Maka apabila dinyatakan kepada Ibn Amir itu, maka dinyatakan kepada pembantunya. Dia beritahu kepada pembantunya, iaitu dengan apa? Dengan maksud apa? Supaya pembantunya sampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan itu, dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Maknanya duit dibagi 9,000 dirham, duit dibagi, rumah tu diberi semula. Diberi semula. Inilah tingkatan iman seorang yang ada takwa dalam hatinya. Maka timbul titik persoalan, adakah orang seumpama ini mampu ataupun ada contoh di masa sekarang? Jadi nak sebut di antara amalan orang yang ada ihsan, bila mana dia ihsan lah, dia ihsan kepada ahli keluarga yang dalam keadaan yang terhad. Tiba-tiba dia dibelinya rumah tu, kemudian dibeli, kemudian dibayar dengan harga rumah itu, tanpa dia mengambil hak dia, kemudian diberi semula hak rumah itu kepada ahli rumah itu. Mana ada orang nak jumpa macam tu? Ya tak? Biasanya bila beli rumah ni, kita lah berautoriti, siap tukar nama, siap mati stamp lah. Maknanya kena angkat Pensuruhjaya sumpah, tukar nama tak, pastikan hak milik kita, berbayar tunai lah. Tapi tengok contoh orang bertakwa ni, subhana rabbiyal azim. Maka yang terakhir pada malam ini dinyatakan bagaimana satu kisah Al-Laits bin Sa'id. Al-Laits bin Sa'id, bagaimana setiap hari
dia tidak akan bercakap, melainkan dia akan bersedekah kepada 360 orang fakir miskin. Maka subhanallah, kisah yang benar, ringkas cerita ni, akhir cerita ni, iaitu apa? Kisah yang benar apabila datangnya seorang kawan dia datang, kemudian dia menyatakan, aku ni berhutang, aku ada hutang 4,000 dinar. Aku ni ada hutang 4,000 dinar. Maka si Laits bin Sa'id ini, dia memberilah sejumlah apa yang dihajati itu untuk menyelesaikan hutang kawan dia tu. Tiba-tiba apa yang berlaku, Al-Laits bin Sa'id ini tiba-tiba tak berapa lama itu dia menangis. Dia menangis. Isterinya pun heran, pasal apa? Pasal apa abang menangis ni? Sedangkan abang dia, suami dia telah menolong orang yang susah, orang yang berhutang dengan jumlah 4,000 dinar. 4,000 dinar ni banyak. Tiba-tiba menangis. Maka apa yang dijawabnya, iaitu apa? Iaitu dia menginsafi. Suami dia, yakni Al-Laits bin Sa'id ini, dia menginsafi, iaitu dia macam tekilan lah. Tekilan tu pasal dia tengok orang yang berhutang tu datang dalam keadaan sungguh berhajat, kemudian dia hanya menampung untuk bayar hutang ni. Sedangkan dia tak sempat tanya. Sepatutnya dia tanya, apa lagi keperluan entah datang sini? Apa lagi keperluan entah datang sini? Jadi subhanallah, atas kesedaran dia, keinsafan dia itulah menyebabkan dia menangis, dia sedih. Kerana dia tidak dapat menolong. Sehingga dia menyatakan di depan isteri ini, dia menyatakan dia dalam keadaan, kawannya dalam keadaan tergesa-gesa pulang, sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal yakni kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu, bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Ini tingkatan orang yang ada takwa dalam hatinya. Ini kita harus juga baca ataupun kita dengar kisah-kisah orang yang beriman lagi bertakwa ini. Mudah-mudahan kita boleh ittiba', ikut contoh qudwah hasanah, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa yang begitu terhad ini, sekadar inilah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu tentulah ilham yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat balik homework yang telah diberi, ayat berapa, surah berapa tadi? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan waj'alni Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta pertolongan, rahmat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah.